Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang terakhir adalah hadis Jabir radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah." Apabila kafana ahadukum, apabila salah seorang mengkafankan akhahu, saudaranya yang telah pun meninggal, falyuhassin kafanahu, hendaklah dia memperelokkan kafannya. So, memperelokkan kafan telah pun kita nyatakan memperelokkan fal yuhassin, apa saja bentuk, maksudnya memperelokkan tu maksudnya kita tutup mayat tu dengan elok. Tidak disyaratkanlah mesti elok tu macam kita sebut buat bunga dan sebagainya. Kalau nak buat bunga atas kepala dan sebagainya, itu sukatilah. Yang penting dia elokkan kafan, tutup elok-elok mayat tersebut dan ikat, dan jangan mudah ia terbuka. So itu falyuhassin kafanah. Antara maksud falyuhassin kafanahu juga adalah dikafankan dengan kain putih. Dikafankan dengan kain putih, iaitu sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang telah lalu juga, iaitu pada pakaian putih atau kain putih itu dikafankan kamu. Berikutnya hadis yang ke-450. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud fi thawbin wahidin thumma yaqulu ayyuhum aktharu akhzan lil Qur'an fayuqaddimuhu fil lahdi wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Rawahul Bukhari. Daripada Jabir radhiyallahu anhu qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu yajma' bainar rajulaini min qatla Uhud. Nabi menjamakkan, menggabungkan bainar rajulaini, antara dua orang mayat, min qatla Uhudin, daripada sahabat yang syahid dalam medan Uhud, fi thawbin wahid, dalam satu kain, fi thawbin wahid, dalam satu kain. Summa yaqulu, kemudian Nabi kata, ayyuhum aktharu akhdhan lil Qur'an fayuqaddimuhu fil lahad, yang mana lebih banyak hafal Quran, akhzan lil Quran, yang mana lebih banyak adanya padanya Al-Quran, fayuqaddimuhu, maka didahulukan dia dulu, fil lahdi, dalam lahad, walam yughassalu walam yusalla alaihim, dan tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Maka hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
Maka diharamkan an yadfan ithnan fa aksar ma'an fi qabrin wahid. Pertama sekali, mayat pada kebiasaannya itu diasingkan. Mayat diasingkan. Iaitu ditanam juga dalam kubur yang berasingan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yadfanu kulla mayyitin fi qabr, kerana pengamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi biasa tanam satu mayat satu kubur, satu mayat satu liang. Wa hakaza istamarra amalus sahabah, begitu juga apa yang telah diteruskan oleh amalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in wa man ba'dahum minas salaf, dan lepas daripada mereka di kalangan salaf dan khalaf, benda ini tidak ada perselisihan. Maksudnya satu mayat satu liang. Sama juga pakaian pada asalnya asing lah, asing. Tapi dalam kes tertentu, maka jawazu dafnil ithnain, jawaz, harus untuk menanam dua mayat ataupun lebih fi qabrin wahidin, dalam satu liang, fi qabrin wahidin inda darurah, ketika mana adanya keperluan darurat. Fa inna darurat, kerana darurat itu, wa minad daruratu kasratul mauta, antara benda yang boleh kita masukkan dalam darurat itu, kalau sekiranya mayat ada banyak, ada ramai, banyak mayat kerana kematian disebabkan liwabain am, takut ada wabak ke dan sebagainya, mati ramai. Contoh COVID. So bila COVID habis semua satu kampung mati, contoh. Au kathratu qatla fi ma'rakah, ataupun banyaknya yang syahid dalam medan perang. Banyak yang syahid dalam medan perang seperti hadis ni. Wa wujudul masyaqqah fi ja'li kulli wahidin fi qabrin wahdi. Dan juga kalau ada kesusahan untuk kita asingkan bagi setiap mayat satu liang, maka boleh, harus untuk diramai-ramaikan dalam satu liang. Fa idza wajadat ad-darurah jadza zalika, dan kalau adanya darurat itu harus, kerana darurat tubihul mahzurat, kerana kaedah datang darurat itu mengharuskan benda yang haram. Liqaulihi sallallahu liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, taqwalah kamu kepada Allah kadar kemampuan. Wa qad wujidat ad-darura fi qatla Uhud li kasratil qatla wa salabatil ard, maka dalam perang Uhud banyak mati syahid sekali, kemudian mungkin tanah pun kerah, nak korek pun susah dan sebagainya. Wa wahana fi as-sahabati ba'd al-ma'rakah. إذا وجدت الضرورة المبيحة للدفن الجماعي فليقدم في اللحد أكثرهم أخذا للقرآن. Maka boleh kalau dalam satu liang itu banyak mayat jika ada darurat. Pada asal satu mayat satu liang. Dan kalau sekiranya adanya darurat yang mengharuskan untuk ditanam secara jama'i, secara berjemaah, tanah ramai-ramai, maka hendaklah yang didahulukan kepada lahat itu adalah aksaruhum akhzal lil Quran. Banyak hak yang ada padanya Al-Quran. Kalau ada orang lebih hafal Quran, hafizul Quran, dia didahulukan dulu dari lahat. Apa beza lahat? Lahat ni apa di lahat? Lubang kubur umum. Lahat kita ada dua, satu lahat, satu syak. Kan? Syak tu dekat tengah, tak ada bilik. Biliknya tengah je. Lahat adalah masuk dalam. Malaysia tak ada, banyak dah tak pakai lahat dah. Semua hak tengah je. Maka bila dikorek, maka dikorek lagi belah dalam tu, macam bilik. So itu lahat. Kalau sekiranya ada keperluan ramai-ramai, maka yang duduk dekat lahat itu hak yang paling banyak Quran. Ataupun orang yang ada kelebihan dulu lebih daripada orang lain. Tengok, kalau Quran sama, ini macam kes imam. So kalau Al-Quran, hak ni pun hafizul Quran, hak ni pun hafizul Quran.
Maka kita tengok hak yang berikutnya lah. Hak mana lebih, hak kawan ada kelebihan lebih. Hak ni hafiz Quran, hak ni hafiz Quran. Tapi orang A adalah alim. Maka dah tentu dia dulu. Maka dia didahulukan dulu daripada hafizul Quran yang tidak alim. So begitulah. Kerana dalam lahad itu adalah menunjukkan kemuliaan. Kerana dalam lahad itu menunjukkan kemuliaan. Maka dia kata wa yajuzu fil qabr al-lahad wasyaq. Harus bagi kubur itu ada lahad dan ada syaq. Li jarayanil amali alaihi ma fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin al-awwal afdal. Kenapa dua-dua diharuskan? Kerana telah pun berlalu ataupun telah pun dilakukan semenjak zaman Nabi lagi. So kalau dalam hadis ini tadi merujuk kepada syahid Uhud. So bila syahid Uhud tu ramai lah. So bila ramai dah tentulah lahad satu je. Lahad kat tepi je. Yang lain semua syak. So yang syak tu maka harus jugalah. Maksudnya boleh dua-dua. Walakin al-awwalu afdal. Tetapi yang awal itu lahad lagi afdal. Lahad lagi afdal. Fa'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala lamma tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana bil madinati rajulun yalhadu wa akharun yadrah. Daripada Anas bin Malik ketika mana tuwfiya an-nabi, ketika mana Nabi wafat, kana bil Madinah, di Madinah itu rajulun yalhadu, ada orang yang yalhad, dilahadkan, wa akharu yadrah, dan yang lain itu dibuat syak. Faqalu nastakhiru wa nab'athu ilayhima fa ayyuhuma subiqa taraknah fa arsala ilayhima fa sabaqa sahibul lahdi falahidu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka lahad itu untuk Nabi. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه. Daripada Amir bin Sa'ad ibn Abi Waqqas, bahawasanya Sa'ad ibn Abi Waqqas berkata ketika mana dia sakit, yang sakit itu sakit dia meninggal. Ilhadu li lahdan. Berkata Sa'ad ibn Abi Waqqas, ilhadu li lahdan. Buatlah untuk aku lahad. Buatlah untuk aku lahad. Wansibu alayya labina nasba. Dan bubuh labin. Labin tu macam batu ataupun yang apa, simen ke, untuk ditutup mayat tu. Kama suni'a bi Rasulillah, sebagaimana yang dilakukan kepada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Ibnu Abbas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-lahdu lana, lahad itu untuk kami. Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Adapun syak untuk selain kami. Maksudnya untuk mayat Nabi ada lahad. Jaa fi rawdatin nadiyah wala ba'sa bid-darah. Berkata di dalam kitab Rawdatun Nadiyah, tidak mengapa dengan ad-darah. Darah tu maksudnya syak kat tengah. Wal-lahdu aula, adapun lahad itu lebih utama, li'anna al-lahda aqrabu min ikramil mayyit, kerana lahad itu lebih mendekati kepada memuliakan mayat. Kenapa lahad itu memuliakan mayat? Wa ihalatu turabu ala wajhihi min ghairi darurah su'u adab. Wa ihalatu turab ala wajhih, kerana bila kita bubuh tanah tu di atas dia, ala wajhi min ghairi darurah su'u adab, itu tidak ada adab. Jadi dia kata kat situ, al-lahad aqrabu min ikramil mayyit. Lahad itu lebih dekat kepada memuliakan mayat. Wallahu a'lam. Kenapa? Kerana lebih menjaga mayat dan lebih menjaga kemuliaan mayat. So dalam Islam kita orang hidup pun kena jaga, orang mati pun kena jaga. Orang mati, orang hidup ada kemuliaan, orang yang mati pun ada kemuliaan juga. Sebab tu tak boleh patahkan apa nama tulang dan sebagainya. Bila mandi kan tutup auratnya, sebab ada kemuliaan.
Maka bila ditanam dalam lahat, seolah-olah ni kita menjaga kemuliaan mayat. So masukkan di dalam bilik, tutup, tak bagi nampak. Aha. Harus postmortem. Pada asalnya mayat yang mati ni kita tak buat apa-apalah. Sebab dah matilah. Mayat yang tidak ada keperluan untuk di-postmortem, maka memang tak di-postmortem lah. Kerana asal mayat mati, maka ditanamlah. Jangan duk robek-robek dia. Jangan duk potong-potong dia. Dalam hadis Hamzah ibn Abdul Muttalib dipotong hidungnya, telinganya oleh Hind. Maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang untuk mayat dipotong-potong dan sebagainya. Hatta mayat itu orang kafir. Mayat orang kafir pun haram hukumnya kita main potong-potong telinga. Kita main perang lawan orang kafir, tidur dah kita kumpulkan mayat orang kafir, kemudian kita potong-potong hidung dia. Ambil kau. Ambil, potong lagi. Inilah dia balasan buat jahat ke Islam. No. Islam tak suruh buat macam tu. Sebab dia manusia. Nabi SAW lalu mayat orang Islam bangkit, lalu mayat orang kafir pun Nabi bangkit. Ditanya kepada Rasulullah, kenapa bangkit? Nabi kata, tidakkah dia tu manusia? Takkah dia tu manusia? Orang. Bukan binatang. So, mayat ada kemuliaan. Orang ni ada kemuliaan. Maka tak dibuat gitu. Bermakna, mayat yang tak ada keperluan untuk di-postmortem memang tak boleh lah. Kalau sekiranya mayat itu mati dalam keadaan dah tua. Dah tua dah pun, umur 70 tahun mati. Nak postmortem apa benda? Matinya atas katil. Rumah. Maka pada kebiasaannya memang tak di-postmortem lah. Sebab polis pun akan kategorikan itu mati mengejut. Mati. Maksudnya umur dah 70 tahun. Tapi mati umur 18 tahun. Mati umur 18 tahun dalam rumah. Jika ada keperluan. Keperluan ni apa dia? Keperluan takut ada unsur jenayah. Ada unsur yang mayat ini kemungkinan matinya dibunuh. Maka jika ada keperluan, maka boleh di postmortem. Apa yang bising-bising tu benda tu lah, aku pun tak baca kan. Apa yang dia kata? Apa? Zaman Nabi tak ada apa? Nabi tak postmortem. Zaman Nabi untuk apa postmortem? Untuk apa keperluan postmortem? Zaman-zaman sekarang ni macam-macam jenayah macam-macam. So kalau sekiranya ada keperluan untuk postmortem, terutamanya kes-kes yang melibatkan jenayah, maka kes-kes jenayah, maka dia ada hukum dia. Maka hukum tertakluk kepadanya qisas, tertakluk kepada hukumnya hukum bunuh balas. Dan kalau ada unsur jenayah, so daripada postmortem itu, maka diketahui dia mati sebab apa. Daripada postmortem diketahui dia mati sebab apa. Dan orang yang buat, kita nak beritahu ni kepada orang yang merepek-repek ni, hak yang buat postmortem tu bukan ustaz. Yang buat postmortem tu bukan pemandu Grab. Yang buat postmortem tu pakar. Yang buat postmortem tu adalah pakar, doktor pakar. Hak yang pakar forensik ni pun tak ramai pun kat Malaysia pun. Tak ramai pun. Balik-balik muka yang sama je akan dipanggil. Kerana kepakaran dia. Dan dia postmortem tu ada cara dia potong tu. So bila cara dia potong tu, dan bila dibuka, maka dia boleh tahu mayat ni mati berapa jam. Dia boleh tahu mayat ni mati sebab apa. Dia boleh tahu mayat ini macam-macam lah. Sebab kalau keracunan dia boleh tahu. Kalau dijerut kat leher dia boleh tahu. Kalau dia ditikam ke orang boleh tahu. Kalau dia dipukul ke dengan satu objek pun dia boleh tahu melalui postmortem. Yang kalau sekiranya lepas postmortem itu, maka dibuat keluar report,
maka report itu akan digunakan oleh polis lah. Kalau ada unsur jenayah, maka akan dicarilah siapa yang terlibat dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Dia sama balik. Hukum asal tak perlu. Atau hukum asal sebagai ulama, hatta ulama berkhilaf dalam masalah derma organ. Ulama berkhilaf. Sebagai ulama tidak mengharuskan. Dengan dalil-dalilnya, antara dalil-dalil yang kita tahu itulah, dilarang potong mayat, dilarang mematah-matahkan tulang mayat, dilarang kerana dia juga merasa kesakitan dan sebagainya. Atas dalil itu. So atas dalil itu, maka sebagian para ulama, sebagian faqih atau fuqaha mengharamkan hatta derma organ. Berikutnya dengan dalil dan sebagainya, laqad karramna bani Adam, telah kami muliakan anak Adam. Dan berikutnya, oleh kerana kemuliaan anak Adam itu, maka tak sepatutnya diambil-ambil organnya dan dibagi kepada orang. Sebagian fuqaha yang lain mengharuskannya kerana dalil-dalil yang lain pula. Kerana dalil-dalil memberi manfaat kepada orang lain. Barang siapa yang menghidupkan satu orang, maka dia menghidupkan an-nasu jami'an. Dia menghidupkan seluruh manusia. Maka dengan dalil-dalil itu, sesiapa yang berniat ataupun menyain untuk derma organ, maka dengan dia derma organ tersebut, dia dapat menjaga nyawa ataupun memberikan peluang kehidupan kepada orang lain. Maka dengan dalil yang disebutkan tadi, maka ka'annahu seolah-olahnya seumpama dia menghidupkan semua orang. Siapa yang membunuh orang, dia membunuh semua orang. Maka atas dalil itu, maka mereka sebagai fuqaha ataupun majoriti fuqaha yang zaman kini mengharuskan derma organ. Sama kesnya macam derma darah. Sama kesnya macam derma darah dan sebagainya. Maka itu berdasarkan pandangan fuqaha, berdasarkan dalil-dalilnya. Wallahu alam. Tetapi al-aslu, asal tak. Asalnya tak lah. Dan kalau sekiranya seorang itu tidak membenarkan, maka kita kena hormatlah. Maka tidak dibenarkan. Maka kalau sekiranya dia membenarkan organ dia untuk diberi kepada orang yang memerlukan, maka itu diharuskan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hak yang tak bersetuju dengan postmortem dan sebagainya, maka dia pun ada pilihan juga kan. Maka dia ada pilihan untuk tak buat postmortem dan sebagainya lah. Tapi kalau sekiranya engkau sendiri kena kepada keluarga engkau, kemudian tak ada siapa pun mau ambil tahu adakah kes jenayah tak jenayah ke, baru pada waktu tu dia tahu langit tinggi rendah. Barulah waktu tu sibuk nak postmortem lah. Nak tahu dia punya bapak mati sebab apa, nak tahu dia punya anak mati sebab apa kan. Padan ke? Siapa kata tak boleh tu lah kan. Semuanya dengan perbahasan fuqaha. Tapi macam kita sebut tadi, benda ini adalah dengan fatwa. Benda ini semua adalah dengan fatwa para ulama. Boleh? Itu macam kita sebut tadi. Kalau sekiranya seseorang itu mati dalam keadaan kita tahu dia ada penyakit, kan? Contoh, dia ada jantung. Memang dah tahu dah, dia memang ada jantung. Tiba-tiba jumpa dia mati atas kaki. Pada kebiasaannya, polis pun tak buat apa. Polis pun tak akan mengarahkan benda ni. Sebab benda ni dikategorikan kepada sebab dia ada penyakit jantung. Dan dia pun tak ada musuh. Benda ni bukan suka-suka ya. Postmortem bukan suka-suka ya. Postmortem pun polis pun cerdik lah. Polis pun cerdik bab ni. So polis tahu jika ada unsur jenayah, tak ada unsur jenayah. Dan jika ada benda yang menyebabkan keraguan, tiba-tiba rumah dia lintang pukang. Dia mati dalam bilik. Rumah lintang pukang.
gerigi pintu diumpil. Maka di situ ada sign, ada petanda bahawasanya ada jenayah. Maka ada benda-benda yang menyebabkan polis mencadangkan untuk dibuat postmortem sebab ada unsur-unsur tu. Tapi elok je rumah pun tak ada apa, adik dia tidur bilik belakang. So apa masalahnya? So tak adalah, tak perlu pun. Tapi kalau dah tahu dia tu ada sawan, ada penyakit-penyakit yang memang membahayakan, yang boleh membawa kematian, maka hak tu pada kebiasaannya orang pun tak buat postmortem sebab orang pun dah tahu dah. Tapi ini apa pun tak ada. Sejarah penyakit tak ada, apa pun tak ada, apa pun tak ada, mati. Baru ni sepupu saya baru meninggal. Muda lagi. Budak, bukan budak. Tapi muda lah kan. Mati waktu dalam rumah lah, waktu nak buka puasa. Adik dia balik tanya, dia dah terduduk dah macam tak larat, tapi tak adalah suspek apa-apa kan. Kemudian adik dia pergi keluar buka puasa kat luar, balik-balik pukul 1 dah biru dah atas kaki. So kes-kes yang macam ni biasa polis akan nak tengok lah. In case kod-kod ada kes jenayah. Sebab tak ada sejarah sakit. Umur muda lagi. Macam-macam lah. So buat postmortem. So buat postmortem ni, so mati sebab jantung. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kemudian lah dah postmortem tu dia bukan BOP tu je. Nah, dah postmortem BOP tu dah nak ambil. Apa hal dia elok balik, dia tutup dan dia jahit. Iyalah, dia akan potong kat sini, dia akan potong sini dan dari sini Y, bentuk Y. So dia akan buka. Iyalah. Kemudian hadis ni dalla zalika ala anna al-ilma bi kitabillah yarfa'u maqam al-insan wa yu'li martabatuhu idza qasada bi ilmihi bihi wajh Allah wad dar al-akhirah. Hadis ni juga menunjukkan bahawasanya orang yang ada ilmu dengan kitab Allah, orang yang ada ilmu dengan sunnah Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala mengangkat darjat dia. Allah mengangkat darjatnya dan Allah mengangkat martabatnya. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya ilmunya itu kerana Allah Azza wa Jalla, maka kelebihan itu ditunjukkan dalam hadis ni, iaitu kelebihan orang yang ada ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang yarfa'illahu allazina amanu, orang beriman dan orang yang ada ilmu beberapa darjat. Maka dalil hadis ni menunjukkan bahawa orang yang ada padanya ilmu, maka dia juga dimuliakan lepas dia mati. Maka bila dia mati, dimuliakan dengan dia didahulukan kepada lahat. Kemudian berikutnya. Maksud berikutnya maksudnya orang ni orang paling hafal Quran. Orang ni kurang sikit. Orang ni berikutnya kurang lagi. Orang ni berikut kurang je. Begitulah seterusnya. Inna syahida la yughassal liyabqa damahu alaih. Berikutnya, asyahid tidak dimandikan. Dibiarkan darahnya itu supaya tidak hilang kesan jihadnya. Dan itu adalah kebanggaan dia pada hari kiamat besok. Maka dia tidak dimandikan dan dia tidak disolatkan. Kenapa tak dimandikan? Biar ada asar kesan jihad itu. Darah ni itu menjadi saksi bahawasanya dia berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya para ulama sebut kenapa tidak disolatkan padanya ataupun jenazahnya? Kerana syahid itu sendiri adalah menjadi kemuliaan dan syafaat untuknya diampunkan dosanya. Maka tak perlu disolatkan. Kalau ihram masih disolatkan, cumanya dibiarkan dalam ihram. Maksudnya dipakai ke ihram dan disolatkan. Hak ni khas untuk yang mati syahid perang. Hak ni khas untuk yang mati syahid perang. Kalau orang kita kan, katalah Malaysia hantar AC pergi ke Palestin ke masa Israel serang, Hatta jadi tentera berkecuali ke, tapi masa tu dia mati. Katalah
nak ditembak oleh Israel lah. Dengan kita yang hantar tu boleh lama lagi kan. Jadi Kalau kita apa? yang hantar tu boleh lama lagi kan. Aha. Jadi dia ni pun sebagai syahid. Ya. Balik boleh pernah jadi kes tak kalau tendera kita tanam dengan baju tendera. Wallahu a'lam. Tu saya tak tahu. Tapi kalau sekiranya dia dihantar oleh, of course, apabila pemerintah telah memerintahkan, maka itu antara syarat jihad kan? Antara syarat jihad adalah perintah ulil amri. Perintah ulil amri dua lah. Satu yang diperintah siapa jadi askar tu lah. Maka siapa yang jadi askar, ulil amri perintahkan untuk dia pergilah. Maka wajiblah. Hatta atau berikutnya, dia bukan tentera, tapi ulil amri perintahkan kau pergi juga jihad. Dia wajib pergilah. Dia kena. Atas perintah ulil amri. Maka askar-askar kita yang dihantar oleh ulil amri dan menjaga keamanan dan sebagainya, berperang, dan perang ini adalah perang yang orang kafir ya. Saya perang dengan Sulu orang itu dekat Sabah. Itu kalau yang dipanggil syahid itu adalah orang Islam dengan kafir. Dia mempertahankan tanah Malaysia. Dia mempertahankan tanah Malaysia, betul. Mempertahankan tanah, tapi yang dilawan itu orang Islam. Maka dia masuk dalam syahid yang tidak masuk dalam syahid ni. Dia masuk dalam syahid, iaitu syahid hak mempertahankan negara lah. Sebab para ulama mensyaratkan yang dipanggil syahid itu mesti yang dia lawan itu orang kafir. Kalau orang Islam dengan orang Islam masuk dalam ayat fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kafir pun ada jenis kan, orang kafir sini. Of course kafir zimmi tak boleh diperangi. Kafir zimmi tak boleh diperangi. Bahkan siapa membunuh kafir zimmi, maka dia masuk dalam kategori melampaui batas al-baghi. Bila dia masuk dalam kategori al-baghi, maka dia berdosa. Dia berdosa. Bunuh orang kafir zimmi. Maksud kafir zimmi apa dia? Kafir yang duduk dalam negara Islam, bayar cukai kepada pemerintah Islam. Zaman dulu tak panggil cukai. Zaman dulu panggil jizyah. Jizyah. Maka dia bayar jizyah. Kenapa dia bayar jizyah? Supaya kerajaan Islam melindungi kepentingan dia. Sebab tu dia bayar. Maka zaman sekarang, tak kira lah apa namanya. Jizyah ke, cukai ke. Dan dia bayar teks kepada kerajaan. Maka dia pula tidak memerangi pemerintah Islam. Dan dia tidak memerangi orang Islam. Tak buat kacau dalam negara Islam. Maka tiba-tiba datang orang Islam pergi bunuh dia sebab dia kafir. Haram hukumnya. Bahkan orang Islam ni tak cium bau syurga, yang bau syurga itu masirah perjalanannya berapa puluh ribu tahun untuk bau syurga tu. Adalah hadis sebut. So dia tak bau-bau syurga tu. Apa maksud tak bau-bau syurga? Tak masuk syurga lah, berdosa lah. Al-Imam Zahabi masuk dalam kitab Al-Kabair. Al-Imam Zahabi masuk dalam kitab Al-Kabair. Dosa besar yang ke-48. Dosa besar yang ke-48 al-baghi. Maka dalam hadis dalam Al-Kabair, hadis yang terakhir Al-Imam Zahabi bawa adalah al-baghi, iaitu yang membunuh kafir yang duduk dalam negara Islam. Yang tidak harbi huruf hukumnya haram. Yang patah balik tadi, yang dipanggil syahid adalah orang Islam lawan kafir. Jika orang Islam lawan kafir, maka mati orang Islam ni mempertahankan agama dia, mempertahankan dia, maka dia ini syahid. Syahid perang. Kalau yang dilawan itu orang Islam, dia tak dipanggil syahid lah. Tapi dia amar ma'ruf nahi munkar lah. Dia masuk dalam bab al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Apabila Allah Ta'ala sebut fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau sekiranya ada satu kumpulan baghat, melampaui. Baghat ihda itu dipanggil burah tu. Baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, maka perangilah yang burah tu. Perangi dia sampai dia hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada hukum Allah. Masuk hukum Allah maksudnya taat lah. Sebab tu tak boleh memerangi pemerintah Islam. Kalau pemerintah Islam pergi perang dengan orang Islam ni, yang memerangi pemerintah Islam,
Maka pemerintah Islam mengarahkan polis dan tentera pergi lawan. Maka berlaku pertumpahan darah. Itu atas perintah ulil amri. Dan itu hak ulil amri. Itu hak ulil amri. Hak pemerintah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aha. Panas. Wallahu a'lam. Syahid maksudnya syahid perang. Tapi yang memali tu dia orang ni kan. Ya, yang memali tu depa tanam tu. Sebab wallahu a'lam lah, kita pun tak ada pada waktu itu. Mereka mendakwa bahawasanya ada tanda-tanda syahid tu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam dari satu sudut. Ni antara pemerintah Islam lah. Pemerintah Islam dengan rakyat orang Islam. So wallahu a'lam. Yang boleh kita doakan supaya mereka syahid. Wallahu a'lam. Sebab kita pun tak ada waktu itu, nak mengulas lebih pun tak tahu. Yang kita dapat berita pun daripada anak-anak orang Mali. Yang kita dapat berita pun daripada buku-buku yang ditulis dalam peristiwa Mali. Itu pun dua version. Satu version dari pemerintah, yang satu version daripada orang kampung Carak Putih tu. Orang kampung Mali. Saya pergi tempat tu dulu. Waktu sekolah saya pergi melawat tempat Mali tu, jumpa dengan yang orang yang terlibat, yang kena tembak. Wallahualam. Tapi mereka kata darahnya wangilah. Wallahualam. Sebab tu kita pun tak boleh tak tahu, nak ngulas pun tak tahu. Wallahualam. Macam kita sebut kan bahawasanya pada hukum asal hak syahid ni hak muslim dengan kafir. Kalau muslim dengan muslim, apatah lagi dengan pemerintah, hak ni masuk bab lain. Dia masuk bab burah. Dia masuk bab kalau melawan pemerintah Islam lah. Angkat senjata. Dia apa-apa pun kes, jika kita ni lawan pemerintah, apa kita tak akan menang. Dan akan menyebabkan mafsadah lebih besar lagi. Sebab pemerintah dia ada macam-macam pada dia. Pemerintah dia ada tentera. Pemerintah dia ada segala kelengkapan. Sebab itu haram hukumnya mengangkat senjata melawan pemerintah Muslim. Haram hukumnya. Kenapa haram? Hak ni bukan seorang dua ulama cakap. Semua mazhab cakap. Semua mazhab cakap bahawasanya memerangi pemerintah dengan mengangkat senjata hukumnya haram. Sepakat. Bukan ulama Wahabi Saudi. Bukan ulama Wahabi saja. Syafi'inya, mazhab Syafi'inya, mazhab Hanbalinya, mazhab Malikinya. Semua. Sebab ada dalil daripada Quran. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Kemudian kes, hatta para ulama bila membahaskan kes antara Ali radhiyallahu anhu, peristiwa Jamal, peristiwa Siffin, maka yang berlaku di antara mereka itu ahli sunnah tawakuf. Ahli sunnah tawakuf tak tahu. Tetapi kalau ditanya mana yang berada di pihak kebenaran, dah tentu pemerintah. Maka Ali berada pada pihak yang benar. Kerana Ali pada ketika itu adalah khalifah. Maka Ali berada pada jawatan pemerintah, khalifah, dan Ali berada di pihak yang benar. Wallahu a'lam. Dalam masa yang sama, mulut kita ahli sunnah tidak celupa kepada sahabat yang terlibat. Dan sahabat yang terlibat adalah ijtihad. Dan mereka ahli ijtihad. Mereka ahli ijtihad. Yang berikutnya, yang join fitnah itu tak ramai. Yang join fitnah adalah
tak ramai. Ramainya para sahabat mengambil pendirian, stop, tawakuf, berhenti, tidak menyokong A, tidak menyokong B. Mereka tak menyokong Ali, mereka tak menyokong Aisyah. Kerana macam mana nak pilih? Aisyah isteri Nabi. Hak paling faqih, perempuan paling faqih atas muka bumi Allah Ta'ala, Aisyah lah. Hak berikutnya di pihak Ali, menantu Nabi, khalifah Islam yang keempat. Yang semuanya itu dijamin oleh Allah Ta'ala syurga. Maka kita tak cakap stop. Tapi bila kita bercakap dari sudut di pihak yang ada padanya kuasa, Ali radhiyallahu anhu. So, peristiwa tu mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan mereka syahid. Wallahu a'lam. Tinggal lagi, la yuqalu fulanun syahid. Next berikutnya. Kita apabila ada orang mati, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan bab dalam Sahih Al-Bukhari. Bab la yuqalu fulanun syahid. Bab tidak kita kata seorang itu as-syahid dengan jazam. As-syahid dengan pasti. Maka Al-Bukhari membawakan suatu kisah pada zaman Rasulullah SAW dalam perang. Ada satu orang yang begitu berani dan begitu perwira dalam perang. Maka apabila dia itu dalam keadaan tercedera, maka dia meletakkan pedangnya di tanah, mata pedang di sini, dan dia tekan. Peristiwa tu sebelum orang bagi tahu kepada Rasulullah, Rasulullah telah dapat wahyu. Maka orang kata fulan syahid, fulan abtal, fulan perwira, fulan pahlawan. Nabi kata huwa finnar, huwa finnar. Peliklah pula kan? Nabi kata dia dalam neraka sedangkan dia mengangkat senjata lawan orang kafir. Maka lepas dah Nabi kata huwa finnar, kemudian datang satu orang, wahai Rasulullah, aku nampak dia tadi waktu dia perang, lepas dia luka-luka, dia tak tahan, dia pergi bunuh diri. Maka para sahabat yang dengar hak yang kawan melaporkan kepada Nabi ni tadi, maka mereka kata, wallahi demi Allah yang jiwamu diutuskan oleh Allah Ta'ala dengan wahyu. Bertambah iman para sahabat Nabi dengan kes itu. Maksudnya Nabi dapat wahyu. Maka dengan kes kawan ni tadi, tak ada siapa nampak. Tak ada siapa nampak, kemudian dibunuh diri. Menyebabkan Al-Imam Al-Bukhari fiqahnya, dia bawa keluar fake daripada hadis, tidak kita sebut seorang itu secara jazam as-syahid. Kenapa? Kerana hukum as-syahid ke tak syahid ke itu Allah Ta'ala saja yang tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu. Siapa yang betul-betul berjihad pada jalan Allah, Allah saja yang tahu. Kerana dalam hadis yang lain, banyak lagi hadis yang lain, Allah Ta'ala bangkitkan yang orang pertama akan dipanggil oleh Allah Ta'ala adalah 3 golongan tu kan. Satu, orang alim, orang yang pandai baca Quran. Maka Allah kata kepada dia, apa yang kau buat dengan ilmu kau? Aku mengajar Al-Quran dan sebagainya kerana-mu. Allah kata, engkau bohong. Engkau mengajar untuk orang kata engkau alim. Maka datang seorang lagi yang mati dalam medan perang. Maka Allah tanya kepada dia, kau berperang untuk apa? Maka dia pun kata, untuk meninggikan kalimat Allah. Allah kata, kau bohong. Engkau berperang untuk kau dipanggil perwira, pahlawan. Maka banyak lagi. So, kita hukum zahir. Kita tidak hukum yang batin. Maka hak yang perang, mati dalam perang, lawan orang kafir secara umumnya, bila mati dalam perang, kita buatlah dia hukum ni. Maksudnya hukumnya hukum syahid. Tapi kita kata kita tak secara jazam as-syahidu, as-syahid. Melainkan yang Nabi bagi pengiktirafan dia syahid, maka dia syahid lah. Seperti siapa yang Nabi bagi pengiktirafan dia syahid? Umar dan Uthman apabila bergegarnya gunung Uhud. Bila bergegarnya gunung Uhud, Nabi naik atas gunung Uhud dengan Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Apabila bergegar gunung Uhud tu, Nabi kata, Uthbut Uhud. Uhud, stop. Jangan bergegar. Kerana di atas engkau ada As-Siddiq.
Ada orang as-siddiq itu Abu Bakar wa syahidan, dan 2 orang yang syahid, iaitu Umar dan Uthman. Maka Umar dengan Uthman kita as-syahid. Sebab dengan lisan Nabi. Ada pun orang yang kemudian zaman kita terutamanya, kita kata mudah-mudahan Allah kurniakan kepada mereka syahid. Doa. Bukan as-syahid Hasan al-Banna. As-syahid Fulan bin Fulan. Wallahu a'lam. Ya. Kalau wallahu a'lam, kalau Syiah pun dia ada Syiah yang ulat. Yang perang yang kita yang ahli sunnah, kalau dia itu ulat dengan akidahnya yang merepek-repek, mudah-mudahan memang syahid lah. Tak apa pula mengkapikan sahabat Nabi, tak mempercayai Quran dan sebagainya. Kemudian ada perang ahli sunnah. Maka orang ni hak yang lawan dengan mereka ni mudah-mudahan syahid lah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nanti kita sambung. Ada pun nak tanya lain? Ustaz, yang biasa jadilah satu, kalau budak mati sebelum akhir balik, dia orang menjazamkan sebuah anak syurga. Itu satu. Lepas tu satu lagi, kalau di guru autism ke mana-mana, budak tak matilah, budak biasa anak kita autism ke apa semua, dia anak syurga saya. Jadi kita nak tegur, kadang dia emosi dia kan. Tapi awak kata dia bukan anak syurga, kita fahamlah awak diuji, kita pun diuji juga. Tapi awak sendiri nak bagi jalan, bukan awak yang boleh masukkan anak dalam syurga. Tak ada siapa yang boleh menjazamkan seorang itu ahli syurga atau mendak. Tak ada siapa yang boleh menjazamkan seorang itu ahli syurga atau mendak. Sehingga yang matinya kecil pun atas dalil apa untuk menjazamkan di syurga. Yang mati kecil kedudukannya macam mana? Yang mati kecil, dia belum balik. Tu kisah Abu Hasan Asy'ari berdebat dengan bapa tiri dia Abu Ali Jubai tu. Dia debat budak mati kecil duduk mana. Yang menyebabkan perdebatan itu, yang menyebabkan dia kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Imam Ahmad ibn Hanbal. Dia berdebat budak mati kecil. So budak mati kecil, kalau hak mati besar, buat amalan syurga. Ahli maksiat, mati dalam keadaan maksiat, ahli neraka. Ataupun orang kafir mati dalam neraka. Yang mati kecil, dia kata manzilatu bainal manzilatain. Duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Syurga pun tak, neraka pun tak. Kenapa syurga tak boleh? Sebab dia tak ada amalan. Dia pun tanya, wahai Allah, kenapa tak boleh masuk syurga? Sebab engkau tak ada amalan. Kenapa tak juga masuk dalam neraka? Sebab engkau belum lagi besar dan belum balik lagi. Dan kenapa dimatikan kecil? Sebab nanti kau besar kau akan buat maksiat. Maka dah diketahui dia besar dia buat maksiat, maka dia pun mati kecil. Dengarlah perbahasan itu oleh ahli neraka. Ahli neraka kata, kenapa kami ni tak mati kecil? Kalau dah tahu hak mereka ni mati kecil disebabkan kalau besar buat maksiat, yang kami ni kenapa dibiarkan besar buat maksiat masuk neraka? Alangkah eloknya kalau kami juga mati kecil, duduk tengah-tengah, tak apalah juga. Maka diam Abu Hasan Asy'ari senyap. Dia tak tahu nak jawab apa. Dia pun duduk dalam rumah 3 hari. Sehingga dia kaji balik, sampai dia keluar, dia iklankan bahawasanya dia berakidah Imam Ahmad ibn Hanbal. Orang yang dalam mati kecil ataupun yang tak sampai fatrah, dipanggil fatrah.
orang yang mati ataupun dia itu tak datang kepadanya dakwah Islam, maka dia ni secara kesimpulan akan diuji oleh Allah Ta'ala hari akhirat besok. Maka Allah Ta'ala akan uji dia masuk neraka. Kalau dia taat, maka dia akan masuk neraka dan neraka tu bertukar menjadi sejuk. Dan jika sekiranya dia tidak taat, maka dia neraka lah. Maka begitu juga para ulama ahli sunnah kata budak-budak hak mati dalam waktu sebelum dia balik, maka mereka ini akan diuji. Wallahu a'lam. Sebahagian dalil menunjukkan bahawasanya hak budak mati kecil ahli syurga lah. Sebahagian dalil yang mati-mati waktu kecil tu. Sehingga hak disebut dalam hadis bahawasanya budak yang mati kecil, maka pada hari akhirat besok dia suruh masuk syurga, dia kata nanti dulu, dia nak tunggu mak ayah dia. Maka dia tunggu mak ayah dia, nak tarik sekali mak ayah dia masuk syurga. So itu ada hadis yang lain lah. Apa-apa pun hak budak mati kecil, mudah-mudahan Allah Ta'ala matinya atas fitrah lah. Wallahu a'lam. Hak yang gila pun macam tu jugalah. Kita tak tahu dia gila tu start bila. Sebelum dia gila, dia waras, masih dia hukum taklif. Lepas dia mungkin tension dan sebagainya, kemudian lepas tu baru gila. Baru gila betul. Pada waktu dia gila betul, itu tak adalah dia rufi al-qalam lah. Waktu sebelum tu dah ada orang gila sekejap, gila elok. Gila sekejap, lepas tu elok. Gila sekejap, lepas tu elok. Bila elok ada taklifan. Bila dah gila, dia tak ada taklifan. So siapa kita yang nak menentukan dia syurga, ini ahli syurga, ni ahli syurga, tak ada siapa boleh tahu siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya? yang bukan muka lah jangan bergaduh.